Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam siri keselamatan kerja pengorekan Poddlers of YouTube. Adalah diharapkan usaha yang tidak seberapa ini akan dapat membantu dan memberi manfaat kepada yang menontonnya. Hazard yang kerap wujud semasa kerja pengorekan ialah keberadaan orang awam di lokasi atau kawasan di mana kerja dijalankan. Ia bukan setakat melibatkan orang dewasa, malahan kanak-kanak dan juga kenderaan awam. Dari masa ke semasa, terdapat kes kemalangan berkaitan dengan kerja pengorekan yang melibatkan orang awam, kanak-kanak dan juga kenderaan awam dilaporkan di media. Kehendak perundangan berkaitan kerja pengorekan telah ditetapkan di bawah bahagian 12 Kerja Korekan, Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera, Kendalian Bangunan dan Kerja Pembinaan Keselamatan 1986. Kewajipan orang yang menjalankan kerja korekan untuk memastikan keselamatan orang awam dinyatakan di bawah Peraturan-Peraturan 111. Sub Peraturan 1 mewajibkan orang yang menjalankan kerja korekan memastikan semua jalan laluan, laluan tepi dan jalan masuk terus bersempadankan dengan atau merentangi kawasan korekan hendaklah disediakan dengan rel-rel pengadang atau pagar-pagar papan yang kukuh. Sebagai tambahan, ronglong jalan kaki sementara di sebelah susur jalan hendaklah dibina dengan kukuh dan diperuntukkan dengan perlindungan di kedua-dua belah lorong itu. Secara umumnya, semua kerja pengorekan mesti dipagar atau dihadang, terutamanya yang berisiko mendedahkan orang awam kepada hazard yang berbangkit daripada aktiviti kerja yang sedang dijalankan. Bahan dan pembinaan pagar atau penghadang mestilah kukuh dan mampu melindungi orang awam daripada hazard berkaitan. Selain dari itu, tujuan pemasangan pagar atau penghadang tersebut adalah untuk mencegah atau menghalang orang awam termasuk kanak-kanak dari menceroboh masuk ke kawasan kerja. Laluan pejalan kaki perlu diadakan untuk melintasi atau menyeberangi korekan dengan selamat. Laluan tersebut mestilah dibina daripada bahan yang kukuh dan dilengkapkan dengan rel penghadang. Sub Peraturan 2. Seorang penjaga bendera atau pengawal hendaklah ditetapkan untuk memberi amaran kepada orang-orang awam tentang kedatangan truk-truk dan untuk mengarahkan truk-truk yang masuk dan keluar dari kawasan harta itu. Tanda bahaya atau tanda amaran hendaklah ditampalkan di semua jalan masuk dan jalan keluar truk-truk. Seorang pekerja telatih perlu dilantik untuk mengawasi
dan mengawal pergerakan jentera dan lain-lain pengangkutan tapak yang masuk dan keluar dari tapak kerja, serta memberi amaran kepada orang awam mengenai pergerakan trafik di kawasan tersebut. Selain daripada pengawal bendera, papan tanda bahaya dan papan tanda amaran perlu dipasang di lokasi dan jarak yang strategik bagi membolehkan orang awam dan pemandu melihatnya dengan jelas pada bila-bila masa. Sub Peraturan 3. Waktu gelap. Semua laluan tepi bagi orang-orang awam hendaklah diterangi dengan cahaya, dan lampu-lampu amaran atau suar hendaklah diletakkan di sekitar kawasan korekan untuk memastikan keselamatan kepada orang-orang berjalan kaki dan lalu lintas kenderaan awam. Secara umumnya, seluruh kawasan kerja perlu diterangi sewaktu keadaan gelap, terutamanya di kawasan korekan. Laluan pejalan kaki di kawasan korekan perlu diterangi dengan tahap pencahayaan yang mencukupi. Lampu amaran perlu dipasang di laluan kenderaan awam. Orang yang menjalankan kerja pengorekan mempunyai kewajipan perundangan bagi memastikan keselamatan orang awam. Kawasan kerja perlu dipagar, laluan selamat perlu diadakan untuk pejalan kaki, pergerakan jentera perlu dikawal dan diawasi, papan tanda bahaya dan amaran perlu dipasang, dan pencahayaan yang mencukupi perlu diadakan pada waktu gelap. Sekian untuk kali ini. Siri berikut akan membincangkan kehendak di bawah Peraturan 112, Kestabilan Struktur, Bahagian 12, Kerja Korekan, Peraturan-peraturan kilang dan jentera, Kendalian bangunan dan kerja pembinaan kejuruteraan, Keselamatan 1986. Terima kasih kerana sudi mengikuti siri Borderless Oz YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.